Kaki tangan dia, yang India duduk depan sekali. Cina pun duduk depan, tengok saya. Saya dijemput. Saya pergilah. Yang kehadirannya Cina dan India, Hindu. Adakah saya ceramah pada Hindu? Ustaz Kazim tu Hindu. Ini pun benda yang bengong punya tuan-tuan. Saya sebagai pendakwah, saya kena pergilah. Siapa jemput pun saya kena pergi. Sebab itulah yang dipesan oleh Nabi, yang disebut oleh Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan bila cakap cerita yang Islam, jangan selindung-selindung, jangan takut-takut cakap. Baik, ini tuan-tuan jangan salah faham dalam bab dakwah. Sebab setengah orang dia tak boleh memahami konteks dan konsep berdakwah. Dakwah kena berjalan di mana-mana pun, pergilah cakap. Kalau ahli sukan panggil kita berceramah, berceramahlah tentang ahli sukan. Baru ni ada satu jabatan kerajaan panggil saya berceramah kerana mereka ni nak buat pertandingan sukan di antara jabatan-jabatan kerajaan. Saya pergi juga cakap. Macam mana sukan itu, macam mana sukan. Kita cerita supaya orang memahami apa itu yang dikatakan Islam dan sukan dalam Islam. Jadi tidak ada halangan selagi mana kita bercakap based on Quran. Jalan, silakan. Baik, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, mana yang kita nak buat? Benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala atau benda yang disuruh oleh Allah Ta'ala? Mana yang lebih afdal? Benda yang dilarang buat atau benda yang disuruh buat? Bila bertembung dua ini, mana yang kita nak buat? Apa dia benda yang dilarang? Mengumpat, mencaci, memaki, memfitnah, tidak menutup aurat. Apa benda yang disuruh? Benda yang disuruh di sini maksudnya ialah benda-benda sunat. Benda yang disuruh, bukan benda difardu. Benda difardu, benda wajib. Benda difardukan, semayang. Benda yang difardukan, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Benda yang disuruh ialah benda-benda sunat. Bila bertembung di antara benda sunat dengan benda yang dilarang buat, manakah yang lebih afdal diperbuat? Maka ulama-ulama berkata, janganlah buat benda yang dilarang lebih afdal daripada buat benda yang sunat atau benda yang disuruh. Macam semayang tarawih kita ni, benda disuruh, buatlah, suruh buat. Bukan fardu. Fardu semayang isyak, fardu semayang maghrib. Yang tuan-tuan semayang tadi, yang kita semayang tarawih tadi, benda disuruh, sunat. Sekarang ni tuan-tuan tak nak mengumpat ke ataupun datang semayang tarawih? Mana yang lebih baik? Itu dia. Jadi ulama-ulama kata jangan mengumpat lebih baik daripada buat benda yang disuruh. Sebab berapa banyak orang yang buat benda disuruh tapi tak ikut prosedur yang betul. Dia semayang sunat tarawih tapi mengumpat tu imam. Habis-habis semayang, lama tu imam ni, nyesek aku datang. Nampak tak? Semayang nak? Semayang tapi ngumpat. Kena pula Tok Bilal tu beleh je. Tahu beleh? Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, letihnya aku. Tuan-tuan, tiba pula Tok Bilal tu. Nampak tak? Berapa banyak orang yang macam itu? Semayang tarawih tapi tiba itu imam. Apa baca ayat panjang-panjang, kembung bibi ni punya marah. Apa orang nampak punya marah tuan-tuan. Itu nama dia ngumpat. Semayang ngumpat tak ada pahala. Lebih baik hang duduk di rumah tengok anak buat kerja sekolah, tak semayang tarawih, lebih baik daripada mai semayang tapi ngumpat. Tu kena faham. Kita semayang tarawih malam ni sunat, bagus. Tapi tuan-tuan datang tu mengata betul kan? Tengok orang tak semayang. Orang tu tak semayang, kita kata. Orang tu tak betul, kita kata. Orang ni tak betul, kita kata. Kita ngumpat orang. Kita kata pada orang, pahala tak ada. Letih je semayang. Sebab itu dalam hal ini, mengelakkan daripada membuat daripada benda yang haram lebih afdal daripada buat benda yang baik, yang disuruh, tetapi tak betul cara dia. Berapa banyak orang yang bersedekah tapi mengungkit pada sedekah dia. Mungkin semalam buka puasa rumah anak yatim, kesian budak-budak tu lapar.
Habislah 20,000 bagi mereka makan semua, lega lah rasa dia. Kalau aku tak bagi tu, aku buluh lah dia tu, kata dia. Setakat ni yang aku bagi tu paling tinggi lah, kata dia. Baik tak usah bagi, hang duduk di rumah tengok Puteri Aurora beradu, lagi selesai. Tak ada ngumpat siapa, tak ada mengata kat siapa. Daripada hang pergi bagi benda sedekah tapi hang duk ungkit-ungkit, itu benda sunat. Tapi benda fardu tuan-tuan jangan buat pula. Ustaz, memang saya tak pakai tudung Ustaz, tapi saya tak ngumpat orang Ustaz. Yang tu salah. Pakai tudung tu wajib, nutup aurat tu wajib, mengumpat lain cerita. Benda fardu tak boleh lawan benda-benda yang lain, tapi benda sunat boleh lawan. Di dalam nak menjauhi perkara-perkara haram tidak ada pilihan. Di dalam nak melakukan ibadah sunat ada pilihan. Saya ulang balik. Di dalam nak mengelakkan benda haram tidak ada pilihan. Ustaz, saya tak minum arak Ustaz, dosa. Tu hang kerja apa? Saya tuang arak pun haram. Tapi saya tak minum Ustaz, haram juga. Saya tak tuang Ustaz, saya basuh gelas arak Ustaz, pun haram juga. Saya Ustaz, kelak malapa pun saya tak masuk Ustaz. Memang saya tak tengok orang minum apa lah. Saya hantar barang balik. Kerja apa? Driver lori arak. Serupa lah. Dalam benda haram dia tak ada pilihan, semua sekali haram. Tetapi dalam ibadah sunat dia ada banyak pilihan. Tuan-tuan, kalau tu imam baca ayat panjang-panjang sembahyang tarawih tadi, tuan-tuan ada pilihan, boleh duduk. Duduk lah. Walaupun sihat boleh duduk. Duduk ujung sekali ke, duduk tengah sekali. Imam baca ayat panjang, satu rakaat satu muka punya panjang. Lama gila. Kan sekarang ni bahasa dia asal cakap je gila. Asal gila je cakap. Boleh duduk cakap lama gila untuk dia. Jadi tuan-tuan boleh duduk. Sembahyang sunat walaupun sihat boleh duduk. Duduklah. Ada pilihan. Tapi orang yang sembahyang duduk dapat setengah pahala orang yang sembahyang diri. Setengah pun setengah lah Ustaz, janji duduk. Terpulanglah. Jangan komplain Tok Imam. Apa Tok Imam mana apa jemput punya lama ni, letih aku lutut sakit. Duduk, jangan komplain. Ustaz, saya sihat Ustaz. Boleh duduk sebab sembahyang sunat. Yang tak boleh duduk kalau sihat, kalau sembahyang fardu. Ustaz, duduk pun rasa lama Ustaz. Berbaring kat situ. Dapat setengah pahala duduk. Benda sunat dia ada banyak pilihan. Benda haram dia tak ada pilihan. Haram terus. Haram terus. Ustaz, saya pakai baju kurung Ustaz, cuma tak pakai tudung je Ustaz. Haram terus. Hang pakai apa pun tak kena. Ustaz, saya pakai tudung Ustaz, tapi tengkuk nampak lah. Tak boleh, dia mesti tutup yang menutup aurat. Dalam bab sunat kita banyak pilihan. Kalau tuan-tuan nak sedekah, ada duit, sedekah lah. Sedekah. Kalau tak ada duit, sedekah kederat. Kekuatan kita. Kalau kederat tidak ada, sedekah idea, pendapat, nasihat. Kalau idea tak boleh disedekahkan, sedekah senyum. Nampak tak dapat pahala sedekah? Pilihan. Apa senyum? Senyum pun sedekah, dia kata. Duduk senyum je. Dia tengok kurma tu dia senyum. Dia sedekah kurma pun tidak, sedekah nasi pun tidak, sedekah senyum pun cukup. Assalamualaikum, senyum je. Kan dapat pahala. Ini sedekah kurma, tidak sedekah air, tidak nasi, tidak lauk, tidak masam. Nampak tak? Ini kedekut punya orang. Cuma sedekah senyum pada orang yang hidang, sedekah senyum pada tetamu. Pukul 7 dah pegang kurma, dah cuk dah kurma. Dia nunggu Tok Bilal azan. Asal Tok Bilal je ngak terus. Buatnya Tok Bilal tu tersilap, cubaan 1 2. Apa nak kata tu? Tok Bilal baru nak cuba testing 1 2 3 je, dia dah up lah. Cuba kita senyum. Kan lapang orang yang menghidang, kan seronok orang yang duduk sebelah kita kalau kita senyum.
Ini masalahnya. Dahlah kamu tak sedekah, dahlah kamu tak bagi duit, dahlah kamu tak sumbang tenaga, sudahlah kamu tidak sedekah more, nak sedekah senyum pun tidak. Allah, lecehnya kamu. Sebab itu tuan-tuan, dalam Islam kita ni, benda jahat tak usah buat tu bagus. Tetapi kalau buat benda sunat, tak betul buat, baik tu usah buat. Baik tuan-tuan, duduk di rumah tu, duduk dengan anak-anak, tengok berita dengan anak-anak, kes Kartika, lagi bagus. Daripada tuan-tuan baca Quran, tadarus Quran, tapi tuan-tuan tak ikut tadarus yang betul. Baca merapu. Niat pula tak betul. Masuk ni 4 kali lah kain pelekat aku. Dia kira nak tadarus, nak kain pelekat. Ada orang yang bila tak boleh baca Quran, dia tak nak masuk tim tadarus. Bila orang ajak, dia tak nak masuk. Asyik tak nak masuk, orang ajak. Haji, lagi seorang haji, masuklah tim tadarus. Oh, tak apa. Tadarus di rumah. Marilah sini. Aku sebenarnya tak lancar. Kalau tak lancar pun boleh masuk. Panjangkan tengkok, dengar dan tengok orang baca. Dapat pahala. Pahala mendengar dan pahala tengok Quran. Kita dah tak boleh baca Quran, masuk tadarus pun tak nak, dengar orang baca pun tak nak, tengok Quran pun tak nak, balik rumah tengok Gusti. Dah, tengok Andy Murray lawan dengan Nadal. Apa faedah dia? Baik kita dengar orang baca Quran, walaupun kita tak lancar, tuan-tuan dengar tu, tuan-tuan dapat pahala. Sebab itu jawatankuasa surah masjid kena kreatif. Bila ada jemaah yang tak boleh baca Quran, jangan bagi dia balik. Tuan-tuan yang tak boleh baca, duduk sini, satu grup, satu orang. Ambil terjemahan Quran. Bila dia orang baca satu ayat, bacakan terjemahan. Baca satu ayat, bacakan terjemahan. Yang tak boleh baca tu, tugasnya ialah baca terjemahan. Kan bagus. Kan bagus. Bangga apa? Macam terjemahan dalam radio. Kan dia seronok, dia ada kerja. Ini tidak. Bila orang yang tadarus masuk geng kita dan dia tak lancar, kita tarik muka. Tarik muka. Dah tak lancar jangan masuk, ganggu orang. Nampak tak? Terasa tak? Kecil-kecil dulu tak nak belajar, dah tua-tua baru nak mengaji, menyusahkan orang. Itu kira manislah bahasa. Kalau bahasa kasar, kecil-kecil tak nak mati, tua-tua menyusahkan orang. Lagi teruk. Tuan-tuan, kalau ada orang macam itu dalam kumpulan kita yang tak lancar baca Quran, tuan-tuan suruh dia baca terjemahan. Itu lebih afdal, lebih baik daripada dia balik dan dia termenung di rumah dia. Tetapi kalau tuan-tuan baca Quran tu pula mengata pada orang, riak pula, dahlah riak, mengata pada orang pula, takabur pula. Kalau kita tak masuk tadarus, tak ada siapa nak baca ya, nasib baiklah kita masuk tadarus. Harapkan dia orang minta maaf lah. Tuan-tuan sebut macam itu, langsung tak ada pahala. Lebih baik pula hamba Allah yang tak baca, yang tak mengumpat pada siapa-siapa, yang tidur sekarang ni di rumah. Walaupun dia tak baca Quran, walaupun dia tak tadarus, tapi dia tak mengumpat. Itu lebih bagus daripada orang yang tadarus, yang mengumpat pada orang. Oh, kena jaga tuan-tuan kes-kes macam ini. Sebab banyak orang yang macam itu. Dia buat ibadah, tetapi mulut dia bercakap. Manusia ni rosak amal ibadah dia kerana 3. Yang pertama kerana mulut. Sebab itu orang tua-tua kata kerana mulut badan binasa. Kerana mulut amalan binasa. Habis. Yang kedua, rosaknya amalan kerana perbuatan. Kerana perbuatan kita, kerana takabur kita, kerana menunjuk-nunjuk kita.